Salam sejahtera. Jadi kita akan sambung hari ini dengan kita punya topik mengenai technical analysis. So ini adalah topik yang pandangan saya adalah 90% important lah in our kursus kita ni. Okay. So dekat dalam technical analysis ini adalah tempatnya di mana insya-Allah kita akan gunakan segala ilmu yang akan diajar. Okey, dalam analisis dia terdapat dua jenis analisis. Iaitu pertama kita ada fundamental analysis, satu lagi kita ada technical analysis. Fundamental analysis ni untuk pengetahuan korang, to make it simple lah, more clearer lah orang kata. To make it clear, macam saya pernah bagi tahu, saya akan cuba untuk simplifykan mana yang boleh saya simplify. To make it more simple lah, untuk orang kata tu biarlah korang nampak trading ni satu benda yang approachable dan friendly. Okay, saya akan cuba yang terbaik lah untuk make it simple. So fundamental versus technical. Fundamental ni korang ambil konsep tu simple je. Korang kena baca news, korang kena dengar news, korang kena tengok news. Dan kata lain, korang boleh buka bloomberg.com ke, okay, korang boleh buka Google News ke, alright, dan korang juga boleh buka stocks punya application, ada dekat dalam iPhone. Sekiranya korang guna Apple lah. Dekat Samsung ataupun Android saya tak pasti, tapi korang boleh go through lah, tengok kenapa. Katakanlah sekarang ni, katakanlah saya ambil gold. Okay, hari ni gold naik kan. Okay, sekarang bukan hari ni, maksudnya sekarang ni dia tengah naik lah, dia punya momentum trend dia tengah uptrend. Jadi dekat sini, kenapa dia boleh jadi macam tu? So inilah cerita-cerita dia kenapa. So you buka lah satu-satu link tu. Okay, korang boleh tengok dekat Bloomberg kenapa. Alright, korang boleh buka dekat TV ke radio ke, apa-apa saja yang korang nampak berbentuk news, itu adalah fundamental. That's it, to make it clear. Okay, technical analysis pula, analisis merupakan kita memerlukan ilmu technical tu sendiri untuk kita dapatkan analisis yang kita nak buat. Okay, bermakna technical analysis ni macam ni, katakanlah this one, right? So kita kena tahu kenapa dekat kawasan ni dia jadi macam ni. Okey, macam mana kita nak tahu apa trend tengah berlaku sekarang, dekat mana kita nak tengok candle. Itulah ilmu-ilmu yang kita akan bincangkan secara mendalam. Okey, so itulah technical dan fundamental, beza dia. Okey, so now saya akan mulakan dengan basic dulu, iaitu sekarang kita nak cerita tentang candle. Okay, so macam kita nampak dekat sini candlestick basic alright. So dekat dalam trading, kita hanya ada dua jenis binatang saja yang kita akan kenal. Okay, memang binatang nama dia, animal. Okay, pertama dia ada dua jenis. Pertama dia ada bull, kedua dia ada bear. Alright, kita tengok kenapa bull, kenapa bear. Okay, kenapa bull, kenapa beruang. Alright, so macam kita nampak dekat sini ni satu gambar dah cukup dah. Okay, so kenapa dia bull? Bull ni bermakna, kalau kita tengok betul-betul secara fitrah seekor bull, kita akan nampak dia, cara dia nak attack musuh dia ataupun cara dia nak makan pihak lawan dia akan buat apa? Dia akan ambil momentum daripada bawah ke atas, iaitu menggunakan tanduk dia tu. So itu yang membuatkan dia nampak dia uptrend, ataupun dekat situ itulah cara dia nak ibaratkan market ni dengan seekor binatang. So macam itulah, sebab ada tanduk, jadi dia menanduk ke atas. Okay, untuk bear pula, market dia menurun, iaitu dari sudut animal dia pula, seekor beruang, bila dia nak attack something, dia akan ambil daripada atas ke bawah. So itu je konsep dia, korang kena tahu. Okay, clear? Okay, jadi next one kita akan go through. Kita dah tahu tadi untuk bear dan bull. So bull adalah ke atas, bear adalah ke bawah. Alright, kita akan ambil contoh di sini to make it simple. Okay, now dia hanya ada dua jenis. Okay, candlestick basic lah dia ada bullish dengan bearish. So bullish ni kita ada high, low, open, close, body. Yang korang nampak, okay, nama dia candlestick. Kenapa kita panggil candlestick? Untuk pengetahuan korang, sekiranya korang rasa confused, candlestick ni diambil, candlestick ni dia asal daripada Jepun. So orang Jepun yang buat benda ni. So basically dekat dalam cerita kita tadi ni, dia ambil candlestick, iaitu lilin lah, sebuah lilin. So nampak tak sini yang ada line ni kita panggil sebagai wick.
Okey, saya akan ceritakan secara lebih mendalam. Kita mulakan dengan bull punya candle. Okey, bullish candle. So ini body dia. Saya lemah sikit melukis Okey. So ini body. Kita tengok high, low. Okey. High. Ini high dia. Ini low dia. Jadi saya akan ceritakan macam mana boleh terjadi benda-benda ni. Okey. Dan kita ambil ini tadi ni, kita nak bagi tahu tentang bullish bullish candle. Bullish candle. Okey. So baca kita ceritakan tadi bullish, macam mana cara dia nak attack dia punya pihak lawan ataupun dia nak attack sesuatu, dia akan gunakan tanduk dia betul daripada atas ke bawah. Jadi dia buka dia punya ni di bawah, open, dan dia makan di atas, close. So sama dengan case ni juga, cuma kita terbalikkan dia, iaitu open di sini, ini dia open, ini dia close, ini harga dia tutup. Okey, sekarang saya akan nak cerita kat anda satu perkara. Cuma make it simple lah. So ini yang nampak tali berbenang ni, berbenang untuk apa nama dia, candle. Bahasa Melayu dia adalah lilin. Kita panggil sebagai wicks ataupun shadow. Boleh jot down, boleh tulis, ataupun shadow. Okay, now high dan low ni korang kena ambil, anggap dia macam ni. Anggap dia kita berada dalam satu situasi. Katakanlah katakanlah harga GoPro. Okay, so GoPro, korang tahu GoPro tu apa kan? Kalau tahu saya boleh search sekejap. GoPro ni sebenarnya sebuah kamera lah. Okay, saya tunjuk macam ni rupa dia. So this is a GoPro, macam ni. Okay, so GoPro, katakanlah harga dia buka, open dia buka, katakanlah harga dia RM1,000. RM1,000 now. So itu harga open dia. Dia dah open kat sini. Okay, kemudian dia naik pula up to, katakanlah bidding proses dia dan sebagainya, dia naik sampailah harga dia RM3,000 satu GoPro. Okay, dan kita ada shadow, betul lah, ada shadow. Jadi ini high, ini adalah ini high, ini adalah low. Okay, now high dan low ni maksudnya dia pernah sampai ke harga tu. Dalam kata lain, waktu diorang tengah tawar menawar harga ni pernah cecah, katakanlah sampai RM800. Dia pernah tawar menawar. Dan dia juga pernah pergi melambung sampai RM3,500 satu GoPro. Tapi sekarang ni saya nak anda semua faham, wicks ni adalah dia punya tapak kaki saja, tempat yang dia pernah sampai harga tu. Tapi the real business deal is actually at the body here. So this is the body. So perniagaan tu ditutup pada harga apa? Ini tutup dia. Sebab apa? Sini close dia, betul? So ini open dia. So the real deal yang akan diambil kira adalah body saja. Ini hanyalah dia punya history. Mana tapak kaki dia pernah jalan, atau mana harga dia pernah tawar menawar. Tapi the real business deal adalah pada body. So saya nak korang semua clear pasal benda tu saja. Okay? So itu saja. Alright, tak ada benda nak pening. Kalau sekiranya anda pening, korang boleh ulang balik video ni sampai korang faham. Okay? So kita akan masuk pada bearish candle pula. Okay, saya punya tulisan memang agak tak apa nak cantik, dan saya dah cuba untuk ubah perangai saya tapi tak berjaya. Cikgu daripada zaman sekolah dulu memang memang asyik tegur saya pasal tulisan, tapi it is what it is lah cikgu. Kalau cikgu ada nampak video ni, saya masih tak berubah lah cikgu. Okay, so dalam bear, so nak tengok, okay, dalam bear sama juga konsep dia. High, low. Okay, tapi berbeza. Sebab apa? Ini bear, seekor beruang. Beruang ni cara dia punya fitrah buat apa? Dia akan makan dari atas. Dia akan buka dari atas macam ni, baru dia akan makan musuh dia dekat sini. Right? Dan kata lain, bahasa Melayu dia kira macam you apa bahasa dia, saya lupa lah pula. Katakanlah kita terkam lah kot. Terkam tak silap saya. Terkam lah. Orang utara ni dia kata terkam, something like that lah. Okay, so dia open dekat atas, dia starting langkah dia, dan dia tutup di bawah. Itu saja beza dia, atas dan bawah. Disebabkan orang punya
binatang. Itu saja. So ini adalah apa tadi? Kalau korang semua ingat, ini adalah body. Ini adalah apa? Dua ni, tali ni kita panggil sebagai wings ataupun shadow. Okay, shadow. So now, dalam hal ni pula kita buat contoh sama juga. Katakanlah kita jual apa? Kita jual laptop lah katakanlah. So kita jual MacBook. So MacBook ni dia open dia pada harga RM7,000 katakanlah RM7,000. So ini open dia. Okay, open dia. So dia pernah naik turun. Okay, ni dia punya real deal lah. Macam saya kata tadi, real deal lah. Okay, dia naik turun, ni high dia. Dia pernah sampai harga katakanlah RM13,000 satu MacBook Pro. Dan dia juga pernah turun harga sampailah RM5,500 katakanlah. Tapi the real business deal adalah di sini, di tengah ni. Okay, itu dia tutup pada harga berapa? RM6,000. So sini open dia, sini close dia. So saya cakap tadi, the real deal is actually the body. So pay close attention at the body. Alright. So weeks ni aja dia punya history, price history. Dia pernah naik ke mana, dia pernah turun ke mana. Okay, so saya harap benda tu clear kepada anda semua. So kita boleh move on kepada next one, iaitu okay, dalam trading dia ada beberapa kita akan go through trends. So dalam trading dia ada 3 jenis trend. Okay, dia ada uptrend, dia ada downtrend, dia ada ranging. Okay, so dalam uptrend, okay, katakanlah sebab macam ni, saya ingat budak 3 tahun boleh beritahu ini menaik ke menurun. So of course menaik. Dalam menaik ni kita panggil uptrend lah. So ini kategori pertama. Okay, uptrend, ataupun dalam bahasa lain kita panggil ini sebagai bullish market, ataupun it's a bull market lah. So kalau korang tengok dekat dalam dengar dekat dalam radio ke, tengok dekat TV ke apa-apa ke, bila diorang tengah cerita tentang market, mungkin orang boleh beritahu, okay, the market is looking bullish right now. Okay, so maksudnya dia tengah menaik lah. Katakanlah tadi gold tadi ni, so overall cerita ni it's a bullish market right now. Okay, trend ni sedang menaik. Okay, untuk satu lagi kategori kita panggil sebagai bearish ataupun kita panggil downtrend. So macam ni. So ini adalah bearish market, ataupun diorang boleh cakap the market now is looking bearish. So itu maksudnya sedang menurun lah, market dia tengah menurun. Okay, nampak? So ini adalah menurun punya market. So saya harap anda clear pasal benda tu. Dan yang ketiga adalah, okay, saya kena, okay, macam ni. Oops, sorry ya. So ranging, yang ketiga ni kita panggil dia sebagai ranging. So nampak tak, ada satu straight line, ada satu straight line. So dia tak tahu dia nak pergi bull ke, dia tak tahu dia nak pergi bear. So dia tak tahu dia sama ada dia uptrend ataupun downtrend. Jadi dia hanya bermain di dalam sangka dia macam tu, naik turun, naik turun, naik turun. So dalam hal kita ni, ini kita panggil sebagai ranging. Okay, so sampai situ saja untuk kita punya video kali ni. Kita akan sambung pada video seterusnya. Saya harap anda semua tak pening lagi, semua everyone is okay. Saya harap korang boleh teruskan. Dan saya sarankan anda semua untuk tengok video ni sampai habis, disebabkan kita masih di awal-awal lagi dan banyak lagi akan kita cover insyaAllah. Tapi insyaAllah kita akan make it simple. So kepada anda semua, thank you so much for watching. Kita jumpa for the next video. Assalamualaikum.